Assalamualaikum yang dihormati Doktor. Nama saya Irwan bin Muhammad Ali. Nombor matrik 25002. Hari ini saya akan membuat pembentangan mengenai tugasan individu, iaitu subjek GMGM 3053, pengurusan latihan dalam organisasi, mengenai tajuk yang telah diberi adalah mengenai analisis keperluan latihan. Yang pertamanya adalah mengenai analisis keperluan ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama adalah mengenai serba sedikit mengenai polis diraja Malaysia, dan bahagian kedua adalah latihan di dalam organisasi polis diraja Malaysia, dan yang ketiganya adalah cadangan modul baru di dalam PDRM, dan yang terakhir sebagai rumusan. Okey, bahagian satu ini adalah mengenai polis diraja Malaysia. Piagam Keadilan atau Charter of Justice pada 25 Mac 1807 merupakan sebuah piagam yang menandakan permulaan sistem kepolisian moden di Malaysia. Melalui piagam tersebut, pasukan polis telah ditubuhkan di Pulau Pinang. PDRM adalah antara jabatan di dalam perkhidmatan awam yang paling popular. Samping itu, PDRM merupakan sebuah jabatan yang bersifat dekat dengan rakyat dan sentiasa dijadikan sebahagian tulang belakang kepada keselamatan dan pemangkin kepada keadilan yang diperlukan oleh masyarakat. Manakala keterbukaan PDRM dalam memberikan maklumat kepada masyarakat, terutamanya melalui media massa, telah memberi ruang kepada rakyat untuk sentiasa maklum dengan bidang tugas PDRM. Selain itu, masyarakat di Malaysia kini akan merujuk pelbagai masalah dan mengharapkan PDRM untuk melakukan siasatan, dakwaan dan tangkapan dengan cepat tanpa memahami secara terperinci skop dan keterlibatan PDRM itu sendiri dalam menangani sesuatu permasalahan. Hal ini demikian kerana masyarakat dalam apa jua keadaan berpendapat bahawa PDRM adalah agensi yang terdekat dengan mereka. PDRM telah berjaya menjadikan agensi tersebut adalah agensi yang paling dekat dengan masyarakat dan sentiasa menjadi rujukan utama setiap masalah dalam kalangan masyarakat itu sendiri. Laporan tahunan polis diraja Malaysia pada tahun 2008 misalnya telah melaporkan beberapa siri tangkapan yang berjaya dilakukan oleh agensi tersebut. Melalui unit Marine sebagai contohnya telah mengeluarkan statistik tangkapan dan saman berdasarkan peruntukan perundangan. Antaranya adalah melalui Akta Perikanan, Akta Custom, Akta Immigration dan Akta Dada Berbahaya. Kalau kita lihat di dalam jadual satu ini adalah tangkapan keseluruhan pada tahun 2007 oleh unit Marine PDRM. Dan di dalam jadual ni, kalau kita lihat tangkapan yang paling banyak adalah mengenai Ordinan Perkapalan Saudagar, iaitu tangkapan dilakukan di negeri Sarawak yang berjumlah 613. Manakala tangkapan yang paling sedikit jumlahnya di dalam jadual ini ialah tangkapan mengenai Akta Dada Berbahaya, juga di dalam negeri Sarawak, iaitu hanya 1%. Bagi jumlah keseluruhan tangkapan pada tahun 2007 adalah sebanyak 2,841. Ini menandakan salah satu bukti unit Marine PDRM telah berjaya serba sedikit untuk menangani jenayah pada tahun tersebut. Sebagaimana yang telah direkodkan di dalam jadual 1, PDRM telah melakukan penangkapan dan mengeluarkan saman berdasarkan akta pelbagai selain daripada Akta Polis 1967.
Hal ini demikian kerana Akta 344 sebenarnya telah memberikan kebebasan namun tidak melebihi kepada PDRM untuk melaksanakan tugas mereka. Seksyen 20 perenggan A hingga M Akta tersebut dengan jelas telah menyenaraikan langkah-langkah dan perbuatan-perbuatan yang sah boleh diambil oleh pihak PDRM. Selaras dengan keperluan PDRM untuk melaksanakan tugas di dalam pelbagai bidang kepakaran, PDRM pasca pemerintahan Tun Abdullah Ahmad Badawi pada tahun 2005 telah menubuhkan Suruhanjaya Diraja Penambahbaikan Perjalanan dan Pengurusan PDRM. Secara asasnya, SDPP adalah antara kaedah yang digunakan oleh PDRM bagi meningkatkan mutu perkhidmatan organisasi tersebut. Okey, seterusnya saya akan pergi ke bahagian 2 iaitu latihan yang terdapat di dalam organisasi Polis Diraja Malaysia. Latihan adalah suatu proses memperolehi dan memperbaiki kemahiran, pengetahuan dan sikap yang diperlukan untuk mempertingkatkan prestasi kerja. Latihan adalah satu bentuk pendedaan awal terutamanya risiko dan permasalahan yang bakal dan boleh timbul dalam keadaan sebenar. Keperluan latihan sebagai bentuk-bentuk aspek untuk mempertingkatkan pengetahuan, menambahkan kemahiran pegawai dan anggota sejajar dengan perkembangan semasa. Selain itu, perancangan bagi sesuatu latihan wajar diberikan perhatian penuh bagi ketelitian dalam melakukan satu perancangan dikerah bagi memastikan objektif utama latihan tersebut berjaya dicapai. Tanpa keberkesanan pengurusan organisasi dan perancangan yang teliti, sesuatu program latihan itu akan menjadi sia-sia dan sumber yang ada terbuang begitu saja. Selain itu, PDRM adalah salah sebuah organisasi dalam perkhidmatan awam Malaysia yang mempunyai institusi latihan terbanyak menurut portal rasmi Polis Diraja Malaysia sehingga 2 Julai 2022 pada tahun ini. PDRM mempunyai 14 institusi latihan. Kesemua 14 institusi ini adalah di bawah kelolaan cawangan latihan yang berpusat di Bukit Aman. Secara umumnya, PDRM menyediakan program latihan kepada semua anggota dan pegawai di dalam organisasi tersebut. Antaranya adalah program latihan asas kepolisian. Program ini ditawarkan kepada anggota dan pegawai baru PDRM dengan bertujuan untuk memberikan pendedaan dan pengetahuan dan berkaitan undang-undang, pengurusan, pentadbiran dan kemasyarakatan ke arah perkhidmatan yang cemerlang. Latihan adalah proses pemindahan ilmu, pengetahuan secara kemas dan berdisiplin dan diadakan bagi tujuan untuk menambah pengetahuan dan kemahiran. Okey, antara contoh latihan dalam kursus PDRM adalah latihan semasa bekerja dan sesi mentor-mentee. Yang pertamanya adalah kursus. Kursus ni terbagi kepada dua iaitu kursus jangka pendek dan kursus jangka panjang. Dan yang kedua adalah latihan semasa bekerja dan yang ketiga adalah mengenai sesi pengawasan, pemerhatian dan mentor mentee. Okey. Apa yang dimaksudkan kursus jangka masa pendek dalam PDRM tersebut boleh dilihat di dalam jadual ini yang terdapat nama program, kumpulan sasar, objektif kursus. Salah satunya saya akan terangkan sedikit mengenai program dan latihan asas kepolisian. Kumpulan sasar dia adalah anggota dan pegawai baru yang berkhidmat dalam PDRM. Objektif kursus ni adalah memberikan pendedaan dan pengetahuan berkaitan undang-undang, pengurusan, pentadbiran dan kemasyarakatan. Selain itu, kursus PRS. Seterusnya saya pergi terus kursus PRS modul pejabat pertanyaan ni adalah kumpulan sasarnya umum dan tujuan objektif kursus ni adalah memberikan pelatih pengetahuan berkaitan dengan modul pejabat pertanyaan baru dan terkini. Manakala
kursus jangka panjang dalam PDRM terbahagi kepada beberapa senarai kursus yang ditawarkan seperti Diploma Sains Siasatan, Diploma Siswaza Sains Kepolisan, Program Ijazah Sarjana Sains Sosial, Program Ijazah Sarjana Sains Sosial dan International Senior Command Course. Okey, jenis-jenis latihan di dalam PDRM terbagi kepada beberapa bahagian seperti bentuk latihan, jenis latihan, bentuk kursus. Di dalam jadual ni kita boleh lihat bentuk latihan dia. Pertama ialah kursus, latihan semasa bekerja, sesi pengawasan pemerhatian mentor. Okey, dan yang bahagian yang ketiga adalah mengenai cadangan pada pandangan saya itu cadangan modul baru di dalam PDRM. Pada pandangan saya, cadangan mencadangkan agar satu modul mengenai senjata nuklear diperkenalkan di dalam PDRM. Tujuan ini adalah bagi mengambil inisiatif untuk melakukan latihan berkaitan senjata nuklear untuk tujuan menambah pengetahuan anggota sekiranya isu senjata nuklear ini dibangkitkan pada masa hadapan. Sebab sedikit mengenai ringkasan khusus pengenalan kepada senjata nuklear ini. Dalam jadual ini boleh dilihat nama latihan, kursus pengenalan kepada senjata nuklear. Objektif latihan adalah memberikan pendedaan kepada anggota PDRM mengenai senjata nuklear, memahami risiko dan kesan senjata nuklear kepada keselamatan negara, melakukan pemantauan dan laporan semasa mengenai pembangunan senjata nuklear oleh negara-negara pengeluar dan memastikan pelatih sentiasa dikemaskini prosedur pasca senjata nuklear digunakan. Manakala kaedah latihan yang digunakan adalah kuliah dan perbincangan dan bahan latihan adalah bahan bacaan. Sebagai mengakhiri kesimpulan daripada tugasan ini, pada pandangan saya, latihan adalah satu keperluan. Dalam konteks tugasan ini, saya mencadangkan agar senjata nuklear dijadikan sebagai satu subjek baru dalam modul latihan PDRM. Selain daripada isu ketiadaan maklumat terperinci, PDRM juga tidak mempunyai sebarang persediaan sekiranya senjata nuklear digunakan dalam sebarang keadaan pada masa hadapan. Dan saya berharap agar modul dan cadangan ini dapat memberikan pengetahuan yang diperlukan oleh warga PDRM untuk digunakan masa hadapan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.